Ha. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya kelas untuk hari ni. Kita teruskan kepada pengisian kita lah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, suara cikgu, cikgu ulang lagi sekali, suara cikgu okey ke? Ataupun tersekat-sekat? Okey, 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 cikgu. Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, kalau okey kita akan teruskan kepada sesi kelas kita lah. Okey, cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedialah nak belajar. Okey, tengoklah laptop cikgu ni yang baru lepas format. Word pun 2016, Excel pun 2016. Okey. Okey. Jadi dekat sini hari ini kita akan proceed kepada kita punya pembelajaran. Okey, awal ni cikgu nak ajar kamu dua benda dulu, iaitu yang pertama fokus kita. Bab 9, fokus kita yang pertama adalah bab 9 tentang garis lurus. Okey, awal lesson ni cikgu harap kamu fokuslah. Okey, awal lesson ni cikgu nak ajar kamu cara keluarkan persamaan garis lurus. Cara keluarkan persamaan garis lurus daripada graf. Daripada graf. Okey. Jadi, hari tu cikgu tak sempat nak terangkan. Okey, jadi apa yang cikgu nak ajar kamu ni awal-awal ni? Cikgu nak ajar kamu cara keluarkan persamaan garis lurus daripada graf. Dah ready ke belum? Nak dengar suara sikit? Ready tak? Ready. Okey. Okey. Ah, Bagus. Okey. Jadi kita kalau nak keluarkan persamaan garis lurus, jangan fikirkan pasal persamaan. Kan kita ada 3 persamaan kan garis lurus kan? Apa 3 persamaan garis lurus tu? Siapa ingat? Ha. Cuti dah lama dah. Okey, lagi? Cerunan. Kecerunan lagi? Pitasan. Pintasan. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak keluarkan persamaan ni, kamu jangan fikirkan pasal pintasan, kamu jangan fikirkan pasal kamu fokus kepada satu garis lurus, iaitu persamaan kecerunan. Tak payah nak fikir pasal pintasan, tak payah fikir pasal fikir pasal kecerunan sahaja. Okey, jadi untuk persamaan kecerunan ni adalah, dia punya formula adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu ulang dekat sini untuk mendapatkan nilai dia punya persamaan, kamu perlu fokus kepada dua benda sahaja, iaitu M dan C. M tu apa? M tu adalah dia punya kecerunan. M ni adalah dia punya kecerunan. Dekat mana kita boleh pakai formula terus. Pakai formula kan kita daripada koordinat kan. Pakai formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. C ni adalah pintasan. Pintasan C. Pintasan Y. Okey, jadi dekat sini untuk C, pastikan kamu tengok dekat bahagian kamu punya graf, kan dia ada Y dan dia ada paksi X. Okey, kamu fokus kepada nilai yang jatuh dekat paksi Y. Jadi dekat sini, ini adalah nilai C kita. Ni adalah nilai C kita. Jadi dekat sini cikgu nak kamu fokus dua ni dulu. Satu, mendapatkan dia punya kecerunan. Satu, mendapatkan dia punya pintasan. Okey, jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh ke? Okey, baik. Okey, jadi kita proceed kepada kita punya garis lurus dekat sini. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1.
Cikgu terputus Cikgu. Okey. Itulah cikgu hujan lebat kat sini. Sorry. Okey, jadi kita proceed kepada penjelasan okey, masih ingat lagi tak cikgu jelaskan apa tadi? Masih follow up tak cikgu nak jelaskan apa ni? Hazim ada ke dekat situ? Ada yo. Hazim masih follow lagi ke apa yang cikgu nak jelaskan ni? Masih apa? Follow. Masih follow up lagi tak? Okey. Follow. Okey, sorry Okey, jadi dekat sini cikgu terangkan dia punya definisi. Ini sesi explanation. Okey, sekarang kita pergi kepada sesi contoh. Okey, jadi macam yang cikgu cakap, daripada sini kita nak keluarkan dia punya persamaan. Persamaan garis lurus yang kita nak keluarkan adalah persamaan kecurunan. Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali kita cari nilai M dia. Untuk mencari nilai kecurunan cikgu dah ajar dah. Okey, untuk mencari nilai kecurunan iaitu nilai M, maksudnya kita kena cari dua koordinat. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Apa koordinat yang kamu pilih? Ikut kamu nak pilih koordinat mana. Jadi, pastikan kamu pilih dua koordinat. Okey, jadi dekat sini untuk mencari nilai M, cikgu pergi kepada koordinat pertama iaitu koordinat A. Untuk mencari nilai M, cikgu pergi kepada koordinat kedua iaitu B. Ikut Azim dengar Azim? Baru dengar yo. Tadi tak dengar. Okey. Yang ni dengar yang ni. Yang ni dengar. Skrin cikgu boleh nampak? Boleh. Dengar. Okey. Yang ni cikgu sempat explain tadi. Dengar yang ni tadi. Saya dengar Okey, tak apa. Cikgu ulang daripada awal Okey semua, cikgu nak dengar sikit suara semua. Ada ke dekat sini? Ada cikgu. Ada. Okey. Baik. Sorry. Hujan lebat kebetulan. Okey, jadi sekarang tengok ni, kita nak pergi kepada sesi contoh. Daripada graf, kita nak keluarkan dia punya persamaan. Jadi persamaan apa yang cikgu nak buat? Persamaan kecurunan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi dekat sini kita ada M dengan C. Cikgu dah bagi tahu dah, mesti cari nilai M, mesti cari nilai C. Untuk mencari nilai M pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cari koordinat yang jatuh tepat pada kotak. Ikut kamulah. Okey, dekat sini cikgu pilih A, dekat sini cikgu pilih B. Okey, jadi dekat sini kita cari koordinat A tu. Okey. Jadi nak pilih koordinat macam cikgu mention tadi, pastikan jatuh tepat pada yang kamu rasa yang memudahkan kerja kamu. Yang memudahkan kerja kamu. Contoh sekarang ni cikgu pilih A. Kenapa cikgu pilih A? Sebab kalau cikgu tarik kita punya garis lurus, okey, X dia jatuh betul-betul dekat 2, Y dia jatuh betul-betul dekat 1. Jadi kalau kamu tengok kat sini, X dia adalah 2 dan Y dia adalah 1. A tu koordinat dia adalah 2,1. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. B pula kita pergi dekat X dia jatuh betul-betul dekat 4. Y dia betul-betul jatuh dekat negatif 2. Jadi dekat sini kita keluarkan dia punya koordinat. X dia adalah 4, Y dia negatif 2. Okey, cari nilai M dia. Cari nilai kecurunan dia. Kamu setkan mana satu kamu nak jadikan dia sebagai koordinat pertama. Contoh kalau cikgu buat A ni sebagai koordinat pertama, ni akan jadi X1, ni akan jadi Y1.
Jadi ni jadi koordinat kedua. Ni akan jadi X2, ni akan jadi Y2. Jadi Y2 kita apa? Tengok. Masukkan dalam formula. Ada negatif. Jadi bila ada negatif, buat kurungan. Jadi tolak Y1 kita 1. Per X2 kita 4. Tolak X1 kita 2. Jadi dekat sini kita dah dapat, kita buat dia dalam keadaan 1-1. Selesaikan atas dulu. Negatif 2 tolak 1 kita akan dapat negatif 3. 4 tolak dengan 2 kita dapat 2. Jadi dekat sini kita punya kecerunan adalah negatif 3/2. Okey, kat sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh Jelas. cikgu. Okey, baik. Selesai untuk M, kita tengok pula kita punya C. Nak tengok C, ini kita punya graf untuk pak CY. Jadi dekat sini, kamu tengok dekat mana tempat dia bersilang. Oh, dekat sini dia bersilang. Dekat sini dia bersilang. Jadi, bila kita tengok dekat sini dia dalam keadaan bersilang dia, maksudnya kita dah nampak dah nilai C dia. Nilai C dia sama dengan 4. Jadi, kita dah dapat nilai M kita adalah negatif 3/2. Nilai C kita adalah 4. Apa kita punya persamaan? Y sama dengan Y tu kekal sebagai Y. M tu apa? M kita adalah negatif 3/2. Lepas tu X kekal sebagai X. C kita tambah C kita 4. Ini adalah persamaan garis lurus kita daripada graf ni. Senang je. Cari M, cari C, masukkan dalam persamaan. Itu sahaja. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi daripada satu contoh daripada contoh yang pertama ni, cikgu nak kamu snap gambar, dan sebab kita nak buat contoh, kita nak buat soalan yang seterusnya. Okey, cikgu akan snap lah. Cikgu send dalam grup sebab cikgu tak muat ruang, sebab cikgu nak buka luas-luas. Jadi bila cikgu nak buka luas-luas, selalunya cikgu akan bagi ruang yang memang betul-betul. Okey, jadi ini adalah contoh ni, cikgu ada send dekat dalam grup WhatsApp. Grup hari Jumaat. Grup hari Jumaat. Lepas tu kita akan buat latihan. Rujuk contoh ni untuk selesaikan latihan yang cikgu bagi. Okey. Dah dapat belum dekat WhatsApp tu? Cikgu ada hantar tu. Dah dapat belum? Dah. Dapat dah cikgu. Okey, kita pergi kepada sesi latihan yang pertama. Cikgu tak pergi lama-lama tahu dekat sini. Cikgu tak pergi lama-lama kat sini sebab cikgu nak ajar benda lain pula kat sini. Okey, jadi sesi latihan yang pertama adalah contoh nombor 3. Okey, jadi daripada soalan nombor 3 ni, daripada graf dekat depan ni, cikgu nak kamu keluarkan kita punya persamaan. Cikgu nak kamu keluarkan persamaan garis lurus dia. Apa persamaan garis lurus dia? Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Okey, cuba buat rujuk contoh yang cikgu bagi. Untuk siapa-siapa yang baru masuk, cikgu akan terangkan step je. Okey, step dia sekarang ni untuk yang baru masuk, penjelasan ni untuk yang baru masuk. Untuk yang dah faham boleh terus buat. Okey, senang je. Sekarang ni daripada graf garis lurus ni, kita nak keluarkan persamaan. Step yang pertama, cari M. Cari kecerunan. Nak cari kecerunan dekat sini adalah nilai M. Pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang kedua, kita cari C. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okey, ni C kita. C tu tengok dekat pak CY. Dekat mana dia potong. Ni adalah C kita. Okey, step yang ketiga adalah masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, cuba buat.
Hazim dapat buat tak Hazim? Dapat Ibu? Okey, baik. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Syifa dapat buat tak tu? Dapat cikgu. Okey. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan lagi sekali. Okey. Masing-masing nak dengar sikit suara? Ada kat sini tak ni? Ada Ada cikgu. cikgu. Okey. Ada ke? Okey, baik. Okey, step dia yang pertama adalah kita cari kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nak cari nilai M, cikgu dah ajar pada minggu lepas. Pilih mana-mana koordinat yang kamu rasa dia jatuh kepada dalam keadaan yang tepat. Apa maksud cikgu tepat ni? Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Contohlah, kalau cikgu ambil dekat sini pun boleh. Sebab apa? Bila cikgu ambil dekat sini, kamu jangan risau. Kalau kamu ambil koordinat lain pun selagi kamu masukkan nilai yang betul, jawapan kecerunan dia tetap sama. Contohlah, kalau cikgu masukkan ni, cikgu akan dapat terus X dia adalah 1 dan cikgu akan dapat terus yang nilai Y ni adalah 5. Jadi dekat sini, dekat sini kenapa kita kena tengok ni? Sebab bila kamu punya nilai koordinat tu salah, semua salah tau. Jadi pilih koordinat yang betul-betul jatuh tepat. Tepat dekat X dia 1, tepat dekat Y dia 5. Okey, habis kat situ. Kemudian dekat sini cikgu cari B. Okey, ini adalah koordinat B kita. Jadi cari dalam yang tepat. Dia jatuh tepat. X dia betul-betul kena pada -2. Y dia betul-betul kena pada -4. Tu yang cikgu masukkan tepat. Jadi sekarang X dia apa? X dia adalah -2. Y dia apa? Y dia -4. Jadi ini koordinat dia. Lepas tu, kamu setkan mana satu koordinat pertama dan mana satu koordinat kedua. Jadi dekat sini, cikgu buat ni X1, ni Y1, ini X2, ini Y2. Okey, jadi sekarang kita masukkan dalam kita punya persamaan, dalam kita punya formula. Y2 kita apa? Ni kan Y2 tolak Y1. Y2 kita -4, masukkan -4, tolak Y1 kita 5, masukkan 5. Per X2.
X2 kita negatif 2. Tolak. X1 kita 1. Jadi kita masukkan nilai tu dengan betul lah. Negatif 4 tolak 5. Kita dapat negatif 9. Per negatif 2, negatif 1. Kita dapat negatif 3. Negatif dengan negatif boleh potong. 9 bahagi dengan 3. Kita dapat 3. Jadi, nilai kecerunan kita dekat sini adalah 3. Nilai kecerunan kita dekat sini adalah 3. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba buat. Dan kamu masukkan je mana-mana koordinat pun. Bila kamu masukkan mana-mana koordinat dengan tepat. Contohlah, kamu boleh pilih koordinat ni. Kamu boleh pilih koordinat ni. Ikut kamu. Ikut kamu. Okey, jadi cikgu pilih yang koordinat 2 tu lah. Okey, habis dekat sini, cikgu dah selesai step pertama. Step kedua adalah cari nilai C. C dia apa? Kita tengok dekat sini, C dia jatuh tepat 2 dekat sini. Jadi C dia adalah 2. Jadi step kedua dah selesai. Step ketiga, Y sama dengan MS tambah C. Masukkan nilai M dan C sahaja. Jadi Y sama dengan M kita 3. 3X tambah C kita 2. Ini adalah kita punya persamaan garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, Okey, siapa yang tak dapat ambil gambar? Siapa yang tak dapat ambil gambar. Sebab cikgu tak boleh nak kecilkan skrin ni. Kalau cikgu kecilkan skrin ni nanti tak nampak. Okey. Kalau cikgu kecilkan macam ni, jadi tak nampak lepas ni kalau cikgu nak buat. Okey, tak apalah, cikgu buat je lah. Okey, jadi sekarang, jadi daripada sekarang ni, kita cuba buat lagi satu soalan, iaitu soalan nombor 4. Okey, daripada soalan nombor 4, boleh rujuk apa gambar yang cikgu dah bagi tu. Dia kecil sikit lah. Okey, jadi cuba selesaikan persamaan garis lurus untuk soalan nombor 4. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk dekat sini. Okey, cuba buat. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Scarlett okey ke Scarlett? Dapat ke? Dapat cikgu. Okey. Ikut step cikgu slow-slow Ikut step cikgu slow-slow Jangan risau. Mesti boleh punya. Kan ada kuning ni. Pinches. Tak saya nak makan dulu. Oh, makan dulu. Pinches dia kan buat tadi, tapi saya tak mahu satu. Ya. Siapa yang tengah buat dan ada soalan nak tanya, boleh je terus tanya. Cikgu bagi masa lagi 3 minit. Cikgu nak tanya siapa Hazim. Jelas ke Hazim? Cikgu punya penerangan. Jelas go. Sejelas-jelasnya. Alhamdulillah. Siapa Siti Nur Irdina. Irdina ada Irdina? Ada cikgu. Irdina. Irdina dapat buat tak tu nombor 4? Dapat. Okey. Siapa? Siti Nur Aini. Siti Nur Aini ada? Ada cikgu. Dapat buat tak tu? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Okey, dah siap hantar kat cikgu Follow tau cikgu sebab kalau tak follow yang sekarang ni, nanti cikgu pergi jauh-jauh kamu tak faham nanti. Kamu tertinggal bas.
Okey, bagus. Ha. Siapa lagi yang lelaki Faril dapat buat? Cikgu Amna Sofia. Amna Sofia dapat buat tak tu Amna Sofia? Ha. Nurina Afika. Nurina Afika dapat buat tak tu? Okey. Jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Dengar cikgu. Okey. Dengar cikgu. Okey, baik. Sekarang ni adalah kita nak ambil daripada graf. Mana graf? Ini graf kita. Dan kita nak buat dia punya persamaan garis lurus. Kita nak buat dia punya persamaan garis lurus. Apa persamaan garis lurus dia? Kita nampak mana garis lurus dia? Ni, yang warna biru ni, inilah garis lurus dia. Okey. Jadi, dekat sini persamaan garis lurus yang kita pakai adalah persamaan kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi, dekat sini kita pergi kepada kita punya persamaan. Okey, nak cari dia punya persamaan, step yang pertama, cari nilai M. Nilai M. M, formula dia adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mana Y2? Mana Y1? Tu based on kamu. Okey. Koordinat-koordinat yang boleh dipilih. Yang pertama adalah yang ini. Kenapa? Sebab dia jatuh tepat dekat -3, dia jatuh tepat dekat -2. Koordinat yang boleh dipilih yang seterusnya adalah yang ni. Dia jatuh tepat dekat sini, dia jatuh tepat dekat sini. Kenapa tak pilih ni? Dia tak jatuh tepat. Jadi dekat sini ada dua sahaja koordinat yang jatuh dalam keadaan tepat betul-betul pada X dia kita boleh nampak berapa nilai dia, Y dia kita boleh terus nampak nilai dia. Jadi kita pergi kepada A. Kita tengok X dia terus -3. Kamu tak payah nak congak. Kamu tak payah nak ukur pakai pembaris betul-betul. Jadi dekat sini X dia -2. Y dia apa? Y dia adalah -2. -3, -2. Itu koordinat A. Koordinat B. Koordinat B mula-mula X. X dia dekat sini tau. X dia kosong. X dia adalah kosong. Jadi, kamu tulis kosong, koma. Y dia apa? Y dia jatuh tepat dekat 3. Kita tulis 3. Koordinat tak kisah kamu ambil dekat mana. Satu je cikgu nak minta daripada kamu boleh nampak X dia. Dan sama juga dengan Y dia. Okey. Jadi, kamu pilihlah mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua kamu. A, X2, Y2. B, X1, Y1. Maksudnya sekarang ni, cikgu pilih B sebagai koordinat pertama, A sebagai koordinat kedua. Okey, masukkan nilai betul-betul. Kan dekat atas ni, Y2 tolak Y1. Jadi, mana Y2 kita? Ni Y2 kita -2. Tolak Y1, ni Y1 kita. Per X2. Mana X2? X2 dekat sini, -3. Tolak X1 dekat sini, kosong. Jadi dekat sini kita dapat -2 tolak 3, kita dapat -5. -3 tolak kosong, kita dapat 3. Negatif kita potong. Kosong. Jadi kat sini kita dapat 5/3. Nilai M kita adalah 5/3. Kamu terus pergi kepada Paksi Y, kamu akan tengok mana yang garis lurus tu potong dekat Paksi Y kamu. Jadi dia potong kat sini, potong kat 3. Jadi nilai C kita adalah sama dengan 3. Step pertama selesai, step kedua selesai. Masukkan dalam persamaan kita step ketiga. Y sama dengan MX tambah C. M kita adalah 5 tambah C kita adalah 3. Jadi kita letak 3. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Ada soalan ke nak tanya cikgu?
Afham jelas ke Afham? Okey. Cikgu nak tanya am Da- Damia ada ke Damia? Cikgu lupalah nama. Okey. Aulia jelas je kan? Boleh faham kan? Boleh cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan yang terakhir. Untuk graf tukar kepada persamaan. Ingat soalan yang terakhir. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Daripada graf nak tukarkan kepada dia punya persamaan. Kita ambil soalan nombor 6. Kita ambil soalan nombor 6. Okey. Jadi daripada soalan ni ingat cuba buat tau. Cuba buat. Okey, daripada soalan ni, cikgu nak kamu semua keluarkan apa persamaan kecerunan dia. Apa persamaan garis lurus dia. Keluarkan Okey, ingat step dia. Yang pertama, cari nilai M. Yang kedua, cari nilai C. Yang ketiga, masukkan dalam formula X tambah C. Cuba buat. Siapa tak cuba buat, memang susah. Okey, cuba buat Faril, setakat ni jelas ke semua Faril? Jelas cikgu. Okey. Okey. Bagus. Ingat tahu apa yang cikgu ajar ni, kalau kamu dapat buat, kamu faham semua yang ada dalam bab ni. Ni kepala dia, ni kunci dia. Yerdina dapat tak tu Yerdina? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Okey masing-masing cikgu bagi masa lagi 2 minit Okey, bagus. Okey. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey,
Tapi jangan dong, yang tengah buat boleh je terus buat. Yang dah habis dah idea macam mana nak buat, boleh tengok kat depan. Yang dah buat pun tengok kat depan. Boleh check dengan apa jawapan cikgu dengan jawapan kamu. Kalau salah, salin pembetulan kat sebelah tu. Okey, semua boleh ke cikgu mula buat dekat depan? Boleh Ah. cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada mencari nilai M. M kita adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Pilih mana-mana koordinat. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk mana koordinat yang kamu boleh pilih. Okey, koordinat yang kamu boleh pilih. Ni kamu boleh pilih. Ni kamu boleh pilih. Sebab apa? Tepat. Ni kamu boleh pilih. Ni kamu boleh pilih. Kamu ke koordinat lain-lain. Tapi jawapan dia tetap sama, jangan risau. Okey. Jadi dekat sini cikgu pilih dua koordinat sahaja. Yang pertama cikgu pilih untuk A dan yang kedua cikgu pilih untuk B. Untuk A kita X dia adalah negatif 2 dan Y kita jatuh dekat 1. Habis dekat sini. Manakala untuk B, X kita jatuh dekat 2. Kan senang nak baca tu. Dan Y kita jatuh dekat 3. Jadi 2,3. Kemudian kita namakan. Kamu sendiri yang decide A tu sebagai koordinat pertama atau kedua. Jadi dekat sini cikgu letak A tu sebagai koordinat pertama. Bila cikgu setkan A sebagai koordinat pertama, X tu jadi X1, Y tu jadi Y1. Dah A tu jadi koordinat pertama, B tu jadi koordinat kedua. Jadi dia akan jadi X2, Y2. Habis. Masukkan nilai. Kan dekat atas Y2 tolak Y1. Y2 kita 3. Tolak Y1 kita 1. 3 tolak 1 per X2 kita 2. Tolak X1 kita negatif 2. Tekan kalkulator dekat atas. 3 tolak 1 dapat 2. 2 tolak 2 dapat 4. Kecilkan, kamu dapat 1/2. Hati-hati. Bila kita tekan kalkulator, hati-hati. Nak cek jawapan tu senang je. Kalau kita nampak graf kita menaik, kecerunan kita positif. Kalau kita nampak graf kita menurun, kecerunan kita negatif. Jadi dekat sini cikgu dah nampak dia menaik. Maksudnya jawapan cikgu dah dalam keadaan positif. Habis dekat situ. Itu nilai M cikgu. Okey. Lepas tu cikgu pergi kepada C cikgu. C tu adalah pintasan Y. Jadi dekat pintasan Y, cari je dekat mana yang potong pada paksi Y. Jadi ni, dia potong dekat paksi Y ni 2 ni. Dia potong dekat 2 ni. Kamu terus letak C sama dengan 2. Lepas tu, M kita 1/2, C kita 2. Masukkan dalam kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. M kita dah dapat tadi 1/2. X tambah C kita adalah 2. Jadi inilah kita punya persamaan garis lurus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Okey, bagus. Jadi dekat sini, cikgu recap balik. Jadi dekat sini, ni explanation daripada cikgu. Daripada graf garis lurus tu kan, kita nampak graf warna biru tu graf garis lurus. Ada 2 contoh, lepas tu ada 3 contoh, cukup 4 contoh daripada graf nak keluarkan kepada persamaan. Habis dekat situ. Okey. Jadi, cikgu harap siapa-siapa yang salah salin correction. Siapa-siapa yang betul buat right. Tik sikit. Okey. Habis. Okey, jadi habis dah. Cikgu nak pergi kepada lesson nombor 2. Lesson nombor 2 adalah daripada persamaan pula. Daripada persamaan pula, kita nak keluarkan jadi garis lurus. Yang ni kita dah belajar. Cikgu nak recap dalam 2-3 soalan je. Daripada persamaan garis lurus. Daripada persamaan garis lurus, kita nak dapatkan graf garis lurus. Graf garis lurus. Okey. Jadi daripada kita punya dah belajar dah. Okey.
kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu tunjuk contoh. Cikgu tunjuk contoh. Okey, ni soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1. Senang je. Senang je. Okey. Jadi, step dia dekat sini adalah yang pertama. Step. Step dia dekat sini semua, langkah lah, langkah. Yang pertama adalah kita assume nilai X. Assume 2 nilai koordinat X. Kita assume 2 nilai koordinat X. Kemudian daripada nilai yang kita assume tadi, kita dapatkan nilai Y. Menggunakan nilai Y daripada persamaan. Senang je, senang je. Okey, jadi dekat sini ikut kamu nak assume yang mana? Yang senang, paling senang lah. Paling senang kita nak assume, kita letak X sama dengan kosong. Jadi kalau dekat sini cikgu letak X sama dengan kosong, Y sama dengan negatif 2X tolak 2. Cikgu buat X sama dengan kosong ni, jangan cakap macam mana cikgu dapat X tu kosong. Cikgu assume. Assume ni maksudnya cikgu main letak. Cikgu main letak ikut sesuai keadaan. Jadi X tu sama dengan kosong, kita terus letak Y negatif 2 kosong, negatif 2. Apa-apa didarabkan dengan kosong, kita terus dapat kosong, terus boleh pangkah. Jadi Y sama dengan negatif 2. Kenapa nak dapatkan nilai Y ni? Sebab daripada nilai X dan nilai Y, kita boleh dapatkan dia punya koordinat. Jadi, nilai X kita kosong, nilai Y kita negatif 2. X kita kosong, ni X kita kosong, Y kita negatif 2. Dia jatuh dekat situ. Tu koordinat pertama. Jadi, kalau cikgu ada koordinat 1 je, cikgu tak tahu garis lurus ni pergi mana. Pergi sini ke, pergi sini ke, pergi sini ke, pergi sini ke, tak boleh. Jadi, dengan itu sebab itulah kita assume 2 nilai. Sebab dia ada 2 tanda. Jadi dekat sini ikut kamu nak assume apa. Tapi cikgu akan letak X sama dengan 1 lah. Cikgu akan letak X sama dengan 1. Senang, dekat-dekat. Okey, jadi bila cikgu buat X sama dengan 1, Y dia berapa? Y dia dekat sini adalah negatif 2X tolak 2. Masukkan 1 dalam ni. Y sama dengan negatif 2X. X kita 1 kan tadi. Dia ganti jadi 1. Ni negatif 2. Negatif 2 darab 1 dapat negatif 2 balik. Ni negatif 2. Jadi dekat Cikgu tak okey.
Astaghfirullah. Okey, semua dengar ke suara cikgu? Dengar. Cikgu minta maaf, hujan lebat. Sorry. Okey, boleh ke cikgu teruskan balik? Boleh. Boleh. Okey. Sorry semua. Hujan lebat sini. Okey, jadi dekat sini kita pergi balik kepada soalan tadi. Sampai sini cikgu dah terang sampai mana semua? Sampai sini cikgu dah terang sampai mana? Y sama dengan -2 tolak 2 tu. Cikgu. Okey, -2 tolak 2 kita dapat -4, betul tak? Betul. Betul tak? yang Kita negatif dapat -4 kan? Okey. Okey. Aulia, sampai -4 kan Aulia kan? Ya cikgu. Okey. Jadi dekat sini X kita 1, Y kita -4. Jadi X kita tu 1, kita bawa X ni naik atas. Kok ada yang tak nampak. X ni 1, Y ni -4. Okey, jadi dekat sini kita dapatlah koordinat dia yang terakhir. Jadi dari situ barulah kita buat dia punya garis lurus. Inilah garis lurus dia. Kalau kamu tak nampak, cikgu buat warna biru Okey. Nampak tak garis lurus warna biru tu jelas ke? Azim. Okey ke Azim? Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu harap jelas lah. Daripada soalan nombor 2 ni. Okey, jadi cikgu nak kamu buat contoh. Okey, jadi dekat sini daripada penjelasan cikgu, kita cuba buat satu soalan. Kamu tak payah nak lakar-lakar tau. Kamu just bagi tahu dia punya koordinat sahaja. Okey, maksudnya bagi tahu dia dalam garis lurus dia. Contoh. Kan kat sini kan ada 2 koordinat. Kan kamu ada, takut ada yang tak print lagi. Jadi cikgu tunjuk cara mudah. Ini Y dia, ini X dia. Kamu buat macam ni je. Ini Y kamu, ini adalah X kamu. Okey, 0, -2. Kamu just buat 0, -2. Y kamu 1, kamu terus buat 1. Lepas tu -4, kamu buat kat sini. Okey, lepas tu kamu garis lurus macam tu je. Untuk siapa-siapa yang tak print. Boleh ke? Kita buat macam tu je. Boleh? Boleh ke? Okey. Jadi daripada sini kita cuba buat satu soalan, iaitu soalan nombor 2. Okey. Jadi cuba lakarkan dia punya garis lurus. Cuba lakarkan dia punya garis lurus. Azim, suara cikgu okey ke ataupun ada lag-lag ke? Okey cikgu. Jelas je. Okey, baik. Aulia, ada bayangan tak tu nak buat macam mana? Ada cikgu. Ada. Okey. Cikgu Irdina, jelas ke Irdina? Jelas cikgu. Okey. Amar ada ke Amar? Lama tak dengar suara Amar. Amar ada Amar? Tak ada. Ada, cikgu. Afham. Okey. Amar dapat buat tak soalan nombor 2 ni?
ke tengah cuba? Aku tengah nak buat. Okey. Nak cuba buat Scarlett boleh buat tak tu nombor 2 tu Scarlett? Tengah buat cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi masa Cikgu minta maaf lah sebab kadang-kadang cikgu punya internet terputus, hujan lebat. Bila hujan lebat jadi connection. Tapi tak apa, cikgu usahalah. Ni rekod ni semua ni dalam ni rekod. Tapi suara cikgu lag ke? Okey je kan suara cikgu sekarang kan? Okey go. Okey. Okey, 1 minit lagi. Siapa yang ada soalan terus tanya. Cikgu ada je dekat sini jangan risau. Okey, bagus. Syifa dapat buat tak tu Syifa? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey. Hazim dapat buat tak Hazim? So dapat je go. Sejelas-jelas dapat. Tak dapat. Dapat. Okey. Kata mudah dapat. Okey. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan buat soalan nombor 2. Dekat soalan nombor 2 ni, ini kan kita punya persamaan. Ini adalah, jadi daripada persamaan ni nak buat apa? Kita punya graf. Graf garis lurus. Kita nak buat dia punya persamaan ke graf garis lurus. Okey semua, ready ke? Boleh ke cikgu nak tunjuk ni? Boleh go. Boleh cikgu. Okey, jadi assume 2 nilai X. Nilai X yang paling mudah untuk kamu assume adalah X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Ingat tu cakap cikgu, X sama dengan kosong. Kenapa? Bila kamu assume X sama dengan kosong, kamu boleh terus potong X dan dapat terus nilai Y tanpa perlu kiraan. Sebagai contoh, Y sama dengan negatif X tolak 2. Kita masukkan kosong ke dalam X. Jadi kosong, negatif 2. Kosong ni tak payah nak buat apa. Kamu boleh terus ambil Y sama dengan negatif 2. Jadi dekat sini kita dapat kita punya koordinat. X tu kosong, Y tu negatif 2. X tu kosong, Y tu negatif 2. Jelas ke semua untuk koordinat yang pertama? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Bagus. Okey, yang kedua adalah kita buat X sama dengan 1 supaya kamu boleh je pilih X
sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 5, ikut kamu. Kat sini cikgu pilih X sama dengan 1. Y sama dengan negatif X tolak 2. Masukkan 1 ke dalam ni. Y sama dengan negatif 1, negatif 2. Jadi dekat sini kita dapat Y sama dengan negatif 3. Jadi dekat sini kita dapat koordinat. X kita 1, Y kita negatif 3. X kita 1, X kita 1, Y kita negatif 3. Ini koordinat kita. Jadi daripada sini kita buatlah satu garis lurus yang kena pada dua-dua koordinat tu. Siapa yang buat garis lurus tak kena pada dua koordinat tu dikira salah. Boleh faham ke macam mana cikgu buat graf garis lurus tu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Scarlett, jelas ke Scarlett? Jelas. Aulia. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Idina, jelas ke Idina? Boleh faham ke? Jelas cikgu. Okey. Okey, jadi daripada sini kita cuba soalan yang terakhir. Cikgu cari kejap. Kita cuba soalan yang terakhir dalam membuat dia punya koordinat. Kita ambil soalan mudah sikit. Okey, iaitu soalan nombor 3. Ini soalan yang terakhir dah. Ini adalah yang terakhir dah. Jadi cuba buat. Okey, daripada soalan nombor 3, kamu ada persamaan. Lakarkan dia punya garis lurus untuk cikgu. Okey, bagi cikgu dia punya garis lurus. Apa dia punya garis lurus? Cuba buat. Afham, Afham boleh faham ke? Afham boleh faham ke? Terbalik kan tu. Boleh, boleh. Afham jelas Afham. Mana yang Afham boleh. tak faham? Ya. Bagi tahu cikgu. Dah masak. Boleh. Okey, masak. Sikit-sikit. Soalan tadi pun buat sambil blur sikit-sikit. Oh, okey. Tak apa. Okey. Okey. Okey, cikgu terang yang soalan ni Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Cuba buat tau.
Ha. Edina dapat buat tak Edina? Tengah buat cikgu, tengah buat. Tengah buat. Susah ke? Susah ke Edina? Dia confusing sikit. Confusing. Ah, okey okey. Aulia dapat tak tu Aulia? Tengah nak hantar kat cikgu. Okey. Faril dapat tak Faril? Tengah cuba je. Tengah cuba. Okey okey. Okey, bagus. Sadian dah hantar dekat cikgu Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu ada tak ada masa yang banyak. Tapi kita cuba. Kita cuba sama-sama. Salam cikgu macam ni ke tapi graf confuse sikit. Tak apa tak apa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan Okey. Jadi kita ada 2x tolak 5y sama dengan 5. Okey, ini adalah kita punya persamaan. Ini adalah kita punya persamaan. Kita nak dapatkan dia punya garis lurus. Jadi bila kita nak dapatkan dia punya garis lurus, kena ada dua koordinat. Okey, nak cari dua koordinat yang pertama kita kena assume nilai x. Kita agak-agak bagi anggaran apa nilai x yang sesuai. Jadi nilai x yang pertama adalah kita buat x sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Bila x sama dengan kosong, berapa nilai y dia? Okey, jadi tengok kat depan Okey, jadi bila cikgu buat x sama dengan kosong, bila cikgu buat x sama dengan kosong, cikgu salin balik 2x tolak 5y sama dengan 5. Masukkan sahaja kosong ke dalam x. 2 darab kosong tolak 5y sama dengan 5. 2 darab kosong kan kita boleh terus pangkah. Jadi sekarang tinggal negatif 5y sama dengan 5. Jadi dekat sini negatif 5 ni darab. Darab pindah ke sebelah jadi apa semua? Nak dengar suara sikit? Bahagi. Ya. Jadi 5 bahagi negatif 5. Tolong tekan kalkulator. 5 bahagi negatif 5 dapat berapa? Negatif 1. 5 bahagi negatif 5. Iya. Kita akan dapat jawapan dia negatif 1. Jadi dekat sini kita ada nilai koordinat dia. X kita kosong. Y kita negatif 1. X kita kosong. Y kita negatif 1. Jelas ke persamaan pertama yang cikgu buat tu? Boleh faham? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Okey. Sekarang kita buat pula koordinat kedua. Cikgu buat X sama dengan 1 Okey. Jadi 2X tolak 5Y sama dengan 5. Kita gantikan X1 ni ke dalam 1 ni. 2 darab dengan 1 tolak 5Y sama dengan 5. 2 darab 1 tak payah pening-pening. Kita dapat 2. Lepas tu sama dengan 5. 2 tolak 5Y sama dengan 5. Pindahkan 2 dulu. 2 ni positif. Positif. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. 5 tolak dengan 3. Kita dapat 2. Negatif 5 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita dapat negatif 2/5.
Okey. Sampai sini boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Okey. Okey, jadi dekat sini kita dapat koordinat kita. X tu 1, Y tu adalah -2/5. Apa yang kamu nak kena buat dekat sini? Okey, maksudnya adalah X tu tepat dekat 1, Y tu tak tepat. Y tu adalah antara Y tu adalah antara -2.2/5 ni. Kalau kamu nak tahu nilai dia, kamu buat macam ni. -2 bahagi dengan 5. -2 bahagi 5 kamu dapat -0.4. Maksudnya dia adalah antara range dekat sini. -0.4 dia range dekat situ. Dia sikit je. Jadi apa yang kita nak kena buat dekat sini? Kita cari nilai yang kamu agak tepat. Kamu cari nilai yang kamu agak dia jatuh pada dalam keadaan yang tepat. Okey. Jadi cikgu akan tunjuklah. Cikgu akan tunjuk. Kalau dekat sinilah, kalau dekat sini cikgu akan buat, kamu pilih mana-mana nilai yang kamu agak yang dia boleh dapatkan koordinat tu dalam keadaan tepat. Itu apa yang cikgu nak buat. Cikgu nak kamu nampak yang tak semestinya kamu pilih satu, dia akan jatuh pada keadaan yang tepat. Okey. Jadi dekat sini kamu pilihlah nilai lain. Kamu pilih nilai lain. Kamu tak terhad kepada X sama dengan 1. Kamu boleh X sama dengan 2, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Okey, cikgu buat X sama dengan 5. Cikgu buat warna biru tau. X sama dengan 5. Jadi bila X sama dengan 5, 2X tolak 5Y sama dengan 5. Masukkan 5 ke dalam 2, kita dapat macam ni. Okey, 2 darab dengan 5 kita dapat 10 tolak 5Y sama dengan 5. 10 ni positif. Positif pindahlah ke sebelah, dia akan dapat -10. -5 sama dengan 5 tolak 10. Kita dapat -5. Sama juga dekat sini. -5 bahagi dengan -5. Kita akan dapat jawapan dia Y dia 1. Maksudnya kita dapat dah satu lagi koordinat. X kita 5, Y kita 1. Jadi koordinat yang warna biru ni adalah X kita 5, Y kita 1. Jadi daripada situ kita boleh buat satu garis lurus dan pastikan kena pada kedua-dua koordinat tu. Apa yang cikgu cuba sampaikan adalah bila kita nak pilih sesuatu nilai, dia tak terhad. Dia tak terhad kepada X sama dengan 0, X sama dengan 1. Dia tak terhad. Kamu boleh pilih sesuatu nilai yang kamu boleh dapatkan nilai X secara tepat dan nilai Y secara tepat. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini cikgu tunjuk? Boleh cikgu. Jadi itu ilmu baru. Cikgu tak adalah nak ajar semua benda sama. Cikgu nak terangkan yang tu sebenarnya dekat sini. Tu yang cikgu bagi masa. Apa yang cikgu nak terangkan ni? X sama dengan 1. Kalau cikgu buat X sama dengan 1, kalaulah kamu tak tahu nilai -2/5 tu, memang kamu confused. Sebab nombor kalau dalam keadaan pecahan, kamu tak tahu dia dekat mana. Contohlah 2/5. 2/5 ni kamu nak letak dekat mana? Jadi, cikgu ajar kamu Kamu ambil nombor atas bahagi nombor bawah. 2 bahagi 5. Jadi dekat situ, 2 bahagi 5 baru kamu boleh agak dia sebenarnya 0.4. 0.4 kat mana? 0.4 dekat sini. Dia tak sampai 1. Dia boleh jadi kat sini je. Itu cara dia. Kalau yang pertama, X tu tak semestinya kena 0 dengan 1 je. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu ajar kamu, apabila X tu kamu dapat dalam keadaan pecahan dan kamu nak dapat nilai dia, kamu pakai kaedah nombor atas bahagi nombor bawah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Itulah yang cikgu cuba sampaikan. Okey, kita huraikan apa yang kita dah belajar ni. Kita huraikan apa yang kita dah belajar ni. Okey,
Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Nombor 6 ni. Jadi dekat sini, kejap dekat sini kita dah belajar cara mengeluarkan dua benda, iaitu daripada graf garis lurus kita dapat dia punya persamaan. Daripada persamaan kita dapat juga dia punya graf. Dua-dua penting. Dua-dua penting. Sebab apa? Kalau graf kamu tak betul, jawapan kamu untuk persamaan pun tak betul. Okey. Okey, jadi sampai situ cikgu harap jelaslah penjelasan daripada cikgu ni. Okey, cikgu nak gabungkan dua-dua maklumat ni. Cikgu nak gabungkan dua-dua maklumat yang cikgu ajar tadi. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak gabungkan dua-dua maklumat tu? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi sekarang daripada soalan yang cikgu tunjuk dekat depan. Daripada soalan yang cikgu tunjuk dekat depan, kita ada soalan yang seterusnya. Ni dia dah bagi dah jawapan. Okey, kita ada soalan nombor 1. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Daripada soalan nombor 1, daripada soalan nombor 1, kita dapat dah dia punya jawapan. Ni cikgu dah buat tau soalan nombor 1. Okey. Ini adalah graf dia. Ini adalah graf dia. Dan ini adalah persamaan dia. Mula-mula cikgu ajar daripada graf pergi ke persamaan. Yang kedua cikgu ajar daripada persamaan ke graf. Jadi dekat sini cikgu nak bagi kamu nampak apakah pentingnya persamaan tu. Pentingnya persamaan ni adalah untuk kamu cek sama ada titik koordinat tu jatuh pada garis lurus atau tidak. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Sekarang ni persamaan kita. Persamaan yang garis lurus warna biru ni. Okey. Bila cikgu minta X sama dengan 2. Bila cikgu minta X sama dengan 2. Okey, cikgu nak kamu selesaikan. -3/2 X tu cikgu letak 2 tambah dengan 4. Tolong selesaikan Y tu dapat berapa. Okey, bagi tahu cikgu. Cuba masukkan. Bila X sama dengan 2, Y tu dapat berapa? Cuba buat. 1. Oh, ya. Ni apa, Dik? Okey. Bagus. Jadi dekat situ kita dapat Y adalah 1. Hazim dapat macam mana 1? Congak. Okey, congak 2 boleh potong. -3 tambah 4 kita dapat Y sama dengan 1. Jadi koordinat kita apa? Koordinat kita adalah X tu 2, Y tu 1. Kalau kamu guna garis lurus, kamu buat macam tu. Tapi kalau kamu ada graf, kamu boleh bawa dia naik atas. Contoh. Bila cikgu tanya X sama dengan 2 daripada graf, cikgu bawa daripada 2, cikgu bawa X dia, cikgu terus dapat Y dia adalah sama dengan 1. Ini kaedah dia kalau cikgu pakai persamaan. Ini kaedah dia kalau cikgu pakai graf. Jadi apa ni? Jadi yang kena tepat yang warna hitam ni, koordinat dia yang ni. 2,1. 2,1. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Cikgu. Okey. Okey. Jadi cikgu tunjuk lagi sekali. Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, yang ni tak nak. Okey, kejap Cikgu pergi kepada Okey, soalan ni. Kita pergi kepada soalan ni. Daripada graf, cikgu nak tunjuk ni graf kita dan ini persamaan kita. Kita dah buat kenapa macam dapat persamaan ni? Okey. Ini graf kita. Cikgu besarkan nak bagi kamu nampak. Okey, ini graf kita. Ini adalah persamaan kita. Bila soalan tu tanya X sama dengan -4. Y tu berapa? Okey, ni soalan daripada pemeriksa. Okey, kalau daripada persamaan ni, kita boleh selesaikan dengan kaedah memasukkan -4 ke dalam X.
Y sama dengan 3 darab negatif 4 tambah 2. Jadi, bila... silap. Cikgu nak ubah soalan. Tak ada dalam graf pula. Okey, cikgu buat X sama dengan negatif 2 lah. Cikgu buat X sama dengan negatif 2. Okey, kecil sikit kan? Okey, jadi dekat sini dia tanya Y tu sama dengan berapa. Okey, kalau daripada persamaan kita masukkan negatif 2 ni ke dalam X. Y sama dengan 3 darab negatif 2 tambah 2. Jadi kita selesaikan 3 darab negatif 2, kita dapat negatif 6. Tambah 2, kita dapat negatif 4. Bila X kita adalah negatif 2, Y kita negatif 4. Oh, ya ke? Okey, cikgu cek balik dekat graf cikgu. Bila X kita negatif 2, bila X kita negatif 2, kita bawa kepada persamaan kepada garis lurus kita, Y kita negatif 4. Nampak tak daripada sini kita dapat terus nilai Y iaitu negatif 4. Apa hubungan dia? Hubungan dia adalah pada koordinat. Koordinat dia dekat sini adalah X kita negatif 2, Y kita negatif 4. Mana koordinat dia? Dekat yang warna hitam ni, X kita negatif 2, Y kita negatif 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Dia maklumat tu bersambung. Kenapa cikgu tunjuk benda ni? Okey, kenapa cikgu tunjuk benda ni? Okey, kita pergi kepada kita punya buku teks. Kita pergi kepada kita punya buku teks. Soalannya ada pada buku teks. Tentukan sama ada titik berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tambah 16 ataupun tidak. Okey. Jadi, cara nak cek dia. Cara nak cek dia. Cikgu tunjuk kat depan. Cara nak cek dia adalah cikgu pergi kepada soalan nombor 1. Nampak ke skrin cikgu ataupun ada lag-lag sikit? Nampak Nampak cikgu. jelas. Nampak cikgu. Okey. Jadi bagus. Okey, jadi yang perkara ketiga cikgu nak ajar kamu semua ni adalah hubungan koordinat dan garis lurus. Cikgu nak ajar kamu semua adalah hubungan koordinat dan garis lurus. Okey, kita nak tengok sama ada titik M ni jatuh tepat kepada garis lurus dia. Macam mana? Okey, tengok kat depan. Okey, titik M kita sekarang adalah negatif 4,3. Negatif 4,3. Okey, ini persamaan kita. Y sama dengan 2X tambah 16. Okey, macam cikgu cakap tadi, masukkan nilai X. Kalau dekat titik koordinat M, X kita adalah negatif 4, Y kita 3. Masukkan X. X kita negatif 4. Okey, kita cek. Kita masukkan negatif 4 ke dalam persamaan kita. Cikgu bagi nampak jelas ni, cikgu tulis. Net X sama dengan negatif 4. Jadi, bila X sama dengan negatif 4, kita masukkanlah tambah 16. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. 2 darab negatif 4 tambah 16, dapat berapa? 8. Okey, kita dapat 8. Jadi, sepatutnya, apabila koordinat tu, X sama dengan negatif 4, Y ni 8, baru kena tepat pada garis lurus. Kenapa? Kan cikgu dah tunjuk dah ni. Bila kita dah dapat X kita negatif 2, Y kita negatif 4, macam mana? Okey ni, dia jatuh tepat. Dia jatuh tepat. Bila X kita negatif 2, Y kita mesti negatif 4, baru dapat koordinat kita. Jadi, sekarang ni, bila X kita negatif 4, Y kita 8, tapi soalan tunjuk Y kita 3, jadi maksudnya apa? Titik ni tak jatuh pada garis lurus tu. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Lesson yang ketiga. Faham yo. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu buat B. Okey, B ni adalah titik koordinat N 1,18. Okey, dekat sini X kita 1, Y kita 18. Kita punya koordinat adalah Y sama dengan 2X tambah 16. Okey, sekarang ni X kita 1. Okey, Y sama dengan
Bila X kita 1, kita masukkan 1 ke dalam X tambah 16. Jadi 2 darab 1 dapat 2 tambah 16. Kita dapat Y kita adalah dalam keadaan 18. Jadi bila X kita 1, Y kita 18. Jadi kita cek. Dekat sini yang kita dapat adalah sama dengan koordinat N. Maksudnya koordinat N jatuh tepat pada garis lurus tu. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Sekarang daripada contoh A dan contoh B, kamu kena tengok betul-betul. Yang ni cikgu jelaskan. Cikgu jelaskan tentang hubung kait. Cikgu dah ajar kamu satu-satu graf buat persamaan. Persamaan buat graf. Sekarang ni cikgu main dengan titik koordinat. Nampak ni, cikgu main dengan titik koordinat. Cikgu gerak satu-satu. Okey, koordinat. Jadi daripada koordinat ni kita nak check dia kena pada garis lurus. Cikgu nak kamu cuba check C dan D ni. Cuba buat C dulu lah, C dulu. Cuba buat C. Bagi tahu cikgu dekat koordinat P ni dia jatuh pada garis lurus ke tak? Okey, cuba selesaikan. Boleh ke semua cuba buat C? Boleh go. Okey, baik. Cuba buat tau. Siapa tak faham tanya je cikgu. Siapa tak faham tanya je. Azim, macam mana Azim? Ya Dia kenapa tengah go? buat lagi. Tengah buat lagi. C dah buat dah. Apa jawapan C? Dia jatuh tepat pada garis lurus tak? Jatuh tepat. Ya, pandai. Okey. Terus buat D. Kalau yang dah dapat C, buat D. Yang tak dapat, cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu. Siapa ada soalan, tanya je cikgu. Tanya cikgu. Boleh guna persamaan am. Cikgu, jadi persamaan ni tak perlu tukar kepada persamaan kecurunan ke? Okey, boleh. Boleh. Boleh je terus pakai. Kalau nak tukar kepada persamaan kecurunan pun tak ada masalah. Semoga menjawab. Sebab persamaan am, persamaan kecurunan, persamaan pintasan tu kita nak dapatkan dia punya nilai kecurunan dan nilai pintasan. Jadi dekat sini kita dah dapat dah. Kita dapat benda tu daripada graf. Okey, bagus, pandai. Okey, bagus, pandai. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit cuba buat siapa cikgu nak tanya? Syifa. Syifa jelas ke Syifa? Jelas cikgu. Okey, Siti Nur Aini. Siti Nur Aini jelas ke? Tak ada. Internet Amar. Ke Amar macam cikgu juga? Bagus. Okey, pandai. Cikgu, dia tak payah tukar kepada WhatsApp MS tambah silu. Kalau nak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa
Okey, kena garis lurus, tak kena garis lurus, pandai. Macam tu lah. Okey, bagus. Jadi kamu kena bagi tahu tau, dia kena garis lurus ke dia tak kena garis lurus, kena bagi tahu cikgu. Jadi nak bagi tahu macam mana kalau dalam periksa, kita tunjuk koordinat tu sama. Bila koordinat tu sama, maksudnya dia kena pada garis lurus. Sama-sama. Senang je, senang je. Okey, habis dah soalan dekat depan. Okey, boleh ke cikgu mula buat soalan C? Nak Boleh dengar sikit, boleh? cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni koordinat kita sekarang adalah -8,0. Kita nak check -8,0 ni kena ke pada garis lurus. Okey, jadi kita ambil persamaan dia. Y sama dengan 2x tambah 16. Nak buat apa ni? Ambil X dia. X dia sekarang adalah -8. Ni X kita. X kita sama dengan -8. Masukkan -8 ke dalam ni. -8 tambah 16. Jadi kita kira lah. Jadi dekat sini 2 darab -8. Kita dapat berapa 2 darab -16 tambah 16. Jadi Y sama dengan 0. Yang pertama sekali kamu kena tunjuk koordinat dia sama. X dia -8. Y dia adalah 0. Jadi bila dia dapat benda koordinat yang sama, maksudnya koordinat ni kena tepat pada garis lurus tu. Apa maksud kena tepat? Maksud kena tepat ni garis lurus je. Koordinat tu berada tengah-tengah garis lurus tu. Itu maksud kena pada garis lurus. Dia tak ada kena sipi-sipi. Dia kena tepat. Okey, untuk titik D, kita ada Q -5,8. Jadi dekat sini Y sama dengan Okey, Y sama dengan 2x tambah 16. Okey, ni X kita. Ini Y kita. X kita kan -5. X sama dengan -5. Masukkan dalam tu. Masukkan dalam kita punya persamaan. Y 2 -5 tambah 16. 2 darab -5 kita dapat -10 tambah 16. Jadi Y sama dengan 6. Koordinat kita adalah yang kena pada garis lurus adalah bila X tu -5, Y kita 6. Jadi sekarang ni koordinat kita dekat Q lain. Dia 8, kita dapat 6. Jadi dia tak sama. Bila dia tak sama, dia tak kena pada garis lurus tu. Maksudnya apa? Ni garis lurus, mungkin dia pergi bawah sikit ke ataupun dia pergi atas sikit ke, dia tak jatuh tepat pada garis lurus tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, cikgu harap jelas Okey, habis kat situ. Ini soalan 1-1. Kita panggil soalan 1-1. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu jawab soalan yang campur 3 maklumat tu. Okey. Jadi sebab tu kamu daripada awal kena follow cikgu graf persamaan. Persamaan graf, kalau kamu dah dapat 2 tu, nombor 3 ni kamu senang. Nombor 3 ni kamu senang. Okey, habis. Sekarang cikgu nak pergi kepada nombor 4. Okey, masing-masing boleh tengok di sebelah. Boleh tengok di sebelah. Okey, kita pergi kepada contoh 7. Kita pergi kepada contoh 7. Okey. Jadi ini adalah soalan KBAT. Inilah soalan exam kamu. Inilah soalan exam kamu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Okey, masing-masing boleh tengok garis lurus ni. Okey. Boleh ke cikgu nak mula jawab ni? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi nak cari nilai H, nak cari nilai K, banyak sangat cara. Banyak sangat cara. Contohlah daripada kita punya soalan ni, kamu rasa cara termudah nak cari nilai K dengan nilai H ni macam mana? Cikgu nak tanya seorang-seorang. Farid rasa macam mana nak cari nilai H dengan K paling mudah? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, kita guna kaedah koordinat. Rasa-rasa koordinat K ni, apa koordinat K ni? X dia apa? Faril, X dia apa? 3 kot. Cikgu saya jawab ni. X ni? Kosong. Jawab. Siapa?
Okey, X ni Kosong. kena pada kosong. Nampak ni? Ini koordinat K kita. Koordinat K kita, cikgu bawa dia ke bawah. Cikgu bawa dia ke bawah, maksudnya X kita kosong. Kosong K. Jadi bila cikgu nak jawab soalan H ni, okey, apa koordinat H ni? X dia adalah H. Okey, Y dia apa Y dia? Y dia apa? Siapa tahu? Ai. Farid tak tahu Y dia apa untuk H ni, koordinat H ni. Saya tahu. Apa? Kosong. Ya. Jangan pening, jangan pening. Tadi kita boleh jawab, kenapa sekarang kita tak boleh jawab? Okey, dia ubah nilai H dengan K je. Tapi koordinat tu tak boleh berubah. Bila apa-apa koordinat yang kena ni center tu. X dia H, X dia adalah H. Y dia kosong. Kenapa cikgu cakap Y dia kosong? Dekat sini kan center dia. K kan dekat sini kan center dia. Jadi kalau cikgu nak cari nilai H, Farid, sampai situ jelas ke untuk untuk koordinat H tu? Jelas cikgu. Okey. Jadi A, dia nak cari nilai H. H tu apa? Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu pakai formula ni. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Sekarang H ni H, kosong. Jadi sekarang X kita adalah H, Y kita kosong. Nak buat apa? Masukkanlah nilai kosong pada Y. Jadi sekarang Y sama dengan kosong. Kita akan dapat nilai H. Jadi 3X tambah 5Y kita kosong sama dengan 15. 5 darab kosong dapat 5. 3X sama dengan 15. 3 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 15 per 3X sama dengan 5. Maksudnya apa? Maksudnya X. Bila X sama dengan 5, X ni jatuh dekat H. Jadi H adalah 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Soalan tu boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Ya, dia berkait. Dia berkait. Koordinat ni dia berkait. Okey, kalau soalan B. Kalau soalan B. Koordinat kita kosong. X tu kosong. Y tu K. Kenapa X tu kosong? X tu jatuh dekat sini. Jadi, untuk koordinat K, kosong K. Jadi, kat sini, ni X kita. Ini X kita. Ini Y kita. Jadi, macam mana nak buat ni? Ambil persamaan ni 3X tambah 5Y sama dengan 15. Masukkan X ni kosong. X sama dengan kosong. Jadi 3 darab dengan kosong tambah 5Y sama dengan 15. 3 darab kosong dapat kosong. 5Y. 5 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 15 bahagi 5. Y sama dengan 3. Kalau Y ni cikgu buat sama dengan 3, Y ni jatuh dekat K. Jadi dekat sini kita dapat K sama dengan 3. Jelas ke semua cara aplikasi persamaan tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Kita pergi kepada soalan C. Soalan C tu koordinat P adalah 2, Q. Okey, sekarang dia nak cari Q. Okey, ini X kita, ini Y kita. Jadi daripada ni kita dapat X tu sama dengan 2. Jadi untuk persamaan kita adalah 3X tambah 5Y sama dengan 15. Jadi X kita ni 2. Masukkan 2. 3 darab 2 tambah 5Y sama dengan 15. 3 darab 2 dapat 6 tambah 5Y sama dengan 15. 6 ni positif, pindah ke sebelah. 5Y sama dengan 15. Positif, dia jadi negatif. Jadi bila dia jadi negatif, 15 tolak dengan 5. Mana kalkulator je? Okey, 15 tolak dengan 5. 15 tolak dengan 6, kita dapat 9. Jadi ni 5Y. 5 pindah ke sebelah, kita dapat 9 per 5. Maksudnya ni Y kita. Jadi Y kita adalah Q kita. Q sama dengan 9 per 5. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi dekat situ itulah jawapan-jawapan dia. Ni, tak payah tengok ni. Inilah semua jawapan-jawapan dia. Y, X, K. Okey. Edina, jelas ke Edina? Boleh faham ini? Boleh cikgu, boleh.
Okey. Jadi sepatutnya bila habis kelas kita ni, kamu boleh aplikasikan dah. Macam mana nak selesaikan masalah yang melibatkan graf dan persamaan. Bila habis kelas ni, kamu boleh selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan apa koordinat dia, apa persamaan dia. Okey. Okey, jadi kita pergi test power. Kita test kita punya power. Okey, kita test kita punya power. Okey, ni soalan nombor 4. Ini adalah soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, ini adalah kita punya garis lurus. Okey. Jadi daripada soalan dekat depan ni, cikgu nak jawab satu-satu. Okey, cuba jawab nilai H. Apa nilai H dia? Cuba bagi tahu cikgu. Cuba buat. Apa nilai H dia? Sama je macam cikgu ajar tadi. Cuba buat. Farid, rasa boleh buat tak ni Farid nilai H ni? Saya cuba dulu cikgu. Baik. Cikgu bagi 2 minit Cikgu nak masing-masing hantar dekat cikgu. Apa nilai H yang masing-masing dapat? Hazim, dapat tak tu Hazim? Dapat cikgu dua. Pandai. Senang je kan? Bagus. Okey, jadi kalau kita tengok nilai H ni, dia kena pada garis lurus yang mana? Garis lurus warna biru ke garis lurus warna merah? Cikgu nak tanya kamu semua. Biru ke merah nilai H tu? Biru. Dua-dua. Biru. Merah. Macam mana kamu boleh cakap biru dengan merah? Dia kan kena pada dua-dua. Okey. Tengok ni, untuk nilai H, kalau cikgu ambil garisan warna merah, dia kena juga. Nampak tak nilai ni dia kena juga pada warna merah. Kalau cikgu ambil garisan warna biru, dia kena juga pada nilai H tu. Ni koordinat dia. Jadi bila dia berada di tengah-tengah, kamu boleh pakai dua-dua koordinat. Dua-dua persamaan. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat depan. Okey, kita pergi kepada yang warna merah dulu. Warna merah persamaan kita adalah Y sama dengan X tambah 2. Okey, sebelum tu kita pergi kepada koordinat H. Kosong H. Kosong ni adalah X kita, Y kita adalah H. Okey, kita pergi kepada koordinat garis lurus warna merah. Y sama dengan X tambah 2. Okey, X tu kan kosong. Jadi bila X ni kan kosong, kita masukkan X sama dengan kosong. Jadi bila kita masukkan X sama dengan kosong, kosong tambah 2. Y sama dengan 2. Itu cikgu pakai persamaan warna merah. Kalau cikgu nak pakai persamaan warna biru, sama sahaja. Jadi persamaan warna biru, pakai yang persamaan warna biru lah. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi dekat sini, X ni sama dengan kosong.
X ni sama dengan kosong. Jadi bila X sama dengan kosong, kita gantikan 2 darab kosong tambah 3Y sama dengan 6. 2 darab kosong boleh potong. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 6 bahagi 3. Jadi dekat sini kita akan dapat 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh oh. Kenapa cikgu boleh pakai dua-dua persamaan? Cikgu nak soal balik. Kenapa cikgu boleh pakai persamaan warna merah dengan persamaan warna biru? Sebab dua-dua kena. Ya, dua-dua garis lurus tu kena pada koordinat tu. Okey. Sekarang daripada penjelasan cikgu tadi, cuba cari nilai K dan nilai N. Cikgu nak kamu tengok, bila kamu cari nilai K, kamu nak pakai persamaan warna merah ke biru. Sebab kalau pakai persamaan nilai N, nak pakai persamaan warna merah ke biru. Okey, cuba selesaikan. Bagus, pandai. Syifa, dapat tak Syifa? Dapat cikgu. Cikgu, Ya. kena buat yang mana tadi cikgu? Ni. K dengan N. B dengan C. Okey cikgu. Okey. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, baik. Sama-sama. Membayar terus itu. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Bagus. Yang dah hantar kat cikgu ni, cikgu yakinlah kamu boleh buat. Bila apa-apa soalan dalam exam nanti, kamu boleh buat. Sama-sama. Aulia tengah buat lagi ke tu? Bagus. Faril, dapat buat tak tu Faril?
Farid dah hantar kat cikgu, lupa. Farid lah dapat buat tak K dengan N? Okey, baik. And on the way cikgu. Okey, N on the way Okey. Siapa yang tak dapat buat maksudnya cikgu kena kukuhkan balik bahagian algebra. Eh, okey, 1 minit lagi Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu nak cari dah nilai K dengan N. Boleh ke semua cikgu nak cari dah nilai K dengan N? Boleh cikgu. Okey. Dia benda yang sama je. Kalau cikgu nak cari nilai K, cikgu kena pakai formula mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu nak kena pakai formula warna biru ke warna merah? Merah. Iya, pandai. Sebab apa? Sebab nilai K ni koordinat dia jatuh dekat persamaan yang warna merah. Jadi nilai K dia, X dia ada nilai, Y dia tu yang kosong. Okey, jadi kita pergi kepada B, K, kosong. Ini X dia, ini Y dia. Masukkan dalam persamaan warna merah, Y sama dengan X tambah 2. Y kosong, X adalah 2. Silap. Sorry. Okey. Cikgu terangkan. Y tu kosong. X tambah 2. Jadi, positif 2 pindah ke sebelah. X sama dengan negatif 2. Cikgu, kenapa negatif bukan positif? Kalau kita nak cek, kan kalau dia positif kan, kalau graf kan, belah kanan ni positif, belah kiri ni negatif. Jadi, inilah jawapan dia. Itu B. Untuk soalan C, kita nak cari nilai N. Kita tengok koordinat N dulu. Koordinat N adalah N, kosong. Jadi, N tu ada nilai pada paksi X. Y dia kosong. Nampak dia jatuh tepat dekat kosong. Okey, kemudian tengok. Dia jatuh dekat garis lurus mana? Dia jatuh dekat garis lurus warna biru. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Bila Y kita kosong, masukkan Y tu kosong. 2X tambah 3 kosong sama dengan 6. Okey, potong. Jadi 2X sama dengan 6. 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. X sama dengan 3. Jadi, bila X ni sama dengan 3, maksudnya N ni sama dengan 3. Kenapa dia positif? Kalau kita tengok kat sini kan dia jatuh dekat sini positif 3. Jadi sini negatif 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu bagi masa kepada semua. Salin apa yang cikgu dah tunjuk ni. Salin. Yang belum salin lagi salin. Okey.
Ingat, lesson hari ni cikgu ajar step by step. Kamu tengok balik recording. Siapa yang faham apa yang cikgu ajar ni, hari ni 2 jam ni, tak sampai 2 jam pun, sejam lebih ni, kamu boleh faham semua soalan, kamu boleh selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan garis lurus. Okey, okey ke semua setakat ni? Boleh faham ke? Boleh go. Okey. Nanti cikgu share rakaman. Okey, jadi cikgu nak buat rumusan lah. Buat rumusan apa yang cikgu dah ajar ni. Okey, yang cikgu ajar ni masuk admat Untuk siapa-siapa yang ambil form 4 nanti kamu akan admat. Okey. Jadi dekat sini yang pertama cikgu kenalkan tentang persamaan tu nak keluarkan dia daripada graf tu. Okey ni. Cek daripada graf ni cikgu keluarkan dia punya persamaan. Okey. Yang kedua, kita belajar dekat sini daripada kita punya garis lurus. Dari mana? Okey, ni daripada kita punya graf, kita keluarkan pula dia punya persamaan. Lepas tu yang terakhir adalah cikgu nak ajar kamu. Yang terakhir cikgu ajar kamu adalah perkaitan antara dua tu, antara graf dengan persamaan, tengah-tengah tu ada titik koordinat. Dia ada titik koordinat. Jadi, dekat situ kita jawab dah beberapa soalan. Ini 4 soalan, ini 3 soalan, ini 3 soalan. Okey, jadi cikgu harap jelaslah untuk kelas kita malam ni. Untuk kalau macam kamu tengok kan, kamu pening ke, kamu confused ke, cikgu hantar recording. Jadi untuk kelas kita ni, kamu kalau tak faham, kamu kena check balik. Kamu kena study balik. Study tu, bila buka rakaman tu, tak payahlah nak dengar 2 jam macam tu. Ambil poin penting je. Rangka skip. Okey, cikgu tengah terangkan ni. Berhenti kejap. Terangkan. Slow sangatlah suara cikgu. Kuatkan voice. Slow sangatlah penerangan cikgu. Perlahan sangatlah. Lajukan. Lajukan speed dia. Okey. Itu sahajalah untuk hari ni. Jelas ke semua? Macam mana Syifa? Okey Syifa? Okey Farid. Okey cikgu. Okey. Aulia macam mana Aulia? Okey cikgu. Okey. Siti Nur Aini okey ke Siti Nur Aini? Hilang lah. Cikgu. Okey. Idina. Okey Idina. Okay, cikgu. Okey semua. Dah betul tiba-tiba nak negatif pula. Okey, itu tak tahulah siapa. Okey, jadi cikgu pergi kepada dah habis dah lah. Okey, jadi selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye Azim.